Fattah ya Fattah, ya Razak ya Razak ya Razak, ya Alim ya Alim ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma, Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Fattah ayat ke-10. Surah Al-Fattah ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullaha fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqutu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يكون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبير. Baik, tegur sikit bagaimana bacaan, iaitu apabila kita tengok ayat Quran yang bertemu mim bertemu dengan mim, mim bertemu dengan mim, kena dengung lah. Kena dengung lah. Jadi saya dengar tu ada yang tak dengung. Mim ma. Kena baca gitu. Mim ma. Ni bi alsinatihim ma laisa fi. Gitu. Idgham. Kena dengung. Jadi ini ialah cara-cara bacaan lah. Tegur sikit-sikit. Baik. Kalau kita jumpa ada satu huruf tu, ada tulis huruf mim bawah tu, maka kena dengung jugalah. Biasanya bertemu dengan ba. Jadi bila baca tu kena dengung. Ada huruf mim tu duduk di bawah. Baik. Sambung sekitar kita ni, iaitu Nabi SAW dalam Fathah Mekah. Ini surah berkenaan dengan Fathah Mekah. Surah Al-Fattah, iaitu pertama sekali ayat surah ni turun dua bahagian. Satu bahagian itu sebelum selepas perjanjian Hudaibiyah. Selepas perjanjian Hudaibiyah turun ayat ni. Kemudian sebelum Fathah Mekah diturun pula ayat ni. Dua kali turun surah ni. Baik. Dalam dia panggil bai'ah, Nabi SAW hantar satu orang sahabat
namanya Umar Al-Khattab, untuk pergi bincang. Pasal orang musyrikin Mekah tak nak dia benar dia masuk ke Mekah untuk buat umrah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, nak suruh saya tu boleh lah, tapi saya ni versi kasar sikit. Tak dengar kata lah, masa saya tetap berat dah. Dengar katanya tetap atas saya lah. Jadi oleh sebab itu dekat sikit. Yang mana boleh tu dekat sikit supaya belakang boleh masuk. Jadi akibat daripada tu, maka Nabi SAW suruh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu untuk masuk pergi jumpa Nabi. Lalu pergi jumpa orang musyrikin Mekah. Maka dalam pergi itu Sayyidina Uthman memberitahu bahawasanya Nabi SAW nak mari buat umrah, bukan nak mari berperang ni. Sebabnya mereka musyrikin Mekah ni sudah berperang dengan Nabi tahun sebelumnya, iaitu tahun 5 Hijrah, sudah berperang dengan Nabi. Peperangannya dipanggil perperangan Khandaq, di mana peperangan tu jadi kalah musyrikin semua sekali. Mari nak serang Nabi 100,000 orang semua sekali, dan Nabi berjumlah dalam 1,000 orangnya. 1,000 ya. Lawan Nabi 1,000, lawan 100,000, 100. Tak ada semayajak. Ada semayajak apa, tak ada ambil pasir lepa-lepa apa semua, jadi lebah ke buan ke, tak ada. Nah? Atau Nabi ada kuasa, boleh beri kuasa kepada siapa-siapa, boleh beri mudarat kepada siapa-siapa ke. Nabi kata siapa-siapa, kalau Nabi ada kuasa boleh beri mudarat, Nabi tentu kata gini, Tuhan kata kata pada mereka, ya Muhammad, la amliku li nafsin darra wala naf'a. Aku tidak ada kuasa nak beri mudarat pada siapa-siapa atau nak boleh beri manfaat pada siapa-siapa. Ayat ni mudah saja bunyinya, tapi tak boleh you don't connect the dots, no? Tak boleh campur tu, to interpolate, you don't know how to interpolate. So tak faham ayat tu makna apa. Nah? Jadi bila Nabi SAW kata gitu, dalam Quran kata gitu, maknanya Nabi ni tidak ada kuasa nak beri mudarat pada siapa-siapa. Maksudnya dia kata kalau dia ada kuasa tu, tentu dia kata ke musyrikin Mekah, kalau kamu mari serang kami ni sampai ke parit ni, patah kaki lah kau, misalnya. Ada ke berlaku gitu ya? Tak ada. Atau beritahu ke sahabat-sahabat Nabi, Kak, aku beri kuasa kepada kamu satu manfaat baru. Apa dia? Kamu beri serang, dia akan tak bergerak lah, senyap lah. Boleh tak? Kalau ada kuasa tu? Tak ada. Maka oleh kerana Nabi tidak ada kuasa itu, maka tak patutlah kita nak puji-puja Nabi. Lebih-lebih lagi Syiah dia pujanya cucu Nabi. Nabi sendiri tak ada kuasa dah. Nah? Baik. Ini pulanya cerita ni ya, pula kita di sebalik cerita. Cerita di sebalik cerita. Iaitu apabila Nabi SAW hantar Sayyidina Uthman untuk sebar kita bahawasanya dia nak masuk buat umrah, mari dengan ihram, bawa mari dengan ternakan-ternakan yang sudah dikalungkan sebagai tanda. Semua orang musyrik tahu ini kambing korban, ini lembu korban, ini unta korban. Dia tahu pasal benda tu ditanda di leher. Berita tersebar benda lain, iaitu tersebar luas Sayyidina Uthman ni sudah ditangkap dan dibunuh. Yang Sayyidina Uthman ni pula tengah berdialog dengan musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah kata, kalau kamu Uthman seorang nak buat umrah, no problem lah, buatlah berapa kali pun. Tapi mereka tu tak boleh, tak mahu. Sayyidina Uthman kata, kalau kamu tak beri kepada semua mereka tu mari, Nabi dan kawan-kawan saya mari ni, maka saya pun tak buat umrah juga lah. Dalam dialog sampai masa lama, dan keluar satu berita bahawasanya Sayyidina Uthman ni kena bunuh.
Nabi SAW ni tidak ada kuasa nak tahu. Tak tahu dia bahawasanya Sayyidina Osman ni telah dibunuh. Tak tahu. Terpengaruh juga dia dengan berita palsu tu. Maknanya mana-mana tok guru yang ada boleh scan ke apa tu tak betul lah. Tu cerita dia. Jadi kita cerita tu tahu. Tapi bila berlaku depan mata, tok guru ni tu ingat sikit tok guru ni, kita nak pergi rumah dia ni. Nanti dia tahu dalam hati tu kena niat elok-elok lah. Ini ialah perkara-perkara yang kufur. Baik. Itu satu bab. Jadi bila dapat saja berita mengatakan Sayyidina Osman nak kena bunuh, maka tak jadilah Nabi nak buat umrah. Dalam keadaan kain ihram tu, dia kata siapa di antara kita ni dia nak bela Sayyidina Osman ni? Semua sahabat-sahabat 1,400 orang, semua sahabat yang mari itu semua sekali berbaiat dengan Nabi, beradab dengan Nabi, bersalam. Dia salam ni, Nabi holo tangan dia, sahabat holo tangan dia, orang lain holo, tak muat dah lah. Tak buat dah lah. Maka letak atas belakang, letak keliling Nabi semua sekali. Di bawah satu pokok nama Ridwan, dia panggil Bai'atul Ridwan, dia panggil bai'ah tu. Maka bai'ah tu ada hadis dia pula, siapa-siapa yang bai'ah Ridwan tu, ampun dosa dulu akan datang. Dia tak buat lagi pun nak apa juga, Tuhan kata. 1,400 orang. Ini tahun 6 Hijrah. Maknanya wahyu sudah turun 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah. 19 tahun dah wahyu turun. Baru bolehnya 1,400 orang saja. Mana kerja ni satu kerja yang bukan ringan lah, tapi kerja kena buat saja. Jadi masa letak tangan tu, Allah Ta'ala kata tangan aku ada atas tangan dia. Ni dia panggil ayat mutasyabihah yang kita baca saat ni. Bermakna Allah Ta'ala berjanji juga nak bela Sayyidina Osman tu juga. Ni ayat dia. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat dengan kamu Muhammad, innama yubayyi'un Allah, mereka sebenarnya telah baiat dengan Allah. Yadullah, tangan Allah, fauqa aydihim, di atas tangan-tangan mereka. Ini dipanggil ayat mutasyabihah. Maknanya macam kita lah. Ya berlakunya kita kata di Johor misalnya, satu peristiwa berlaku di Johor, kita pun kata saya bersama dengan awak juga. Gitu. Cakap mudah-mudah, nak? Yadullah, ni, Yadullah, tangan Allah fauqa aydihim, di atas tangan-tangan mereka. Maknanya Allah Ta'ala bai'ah juga sekali nak tolong. Semua nak tolong Sayyidina Osman. Masa sahabat-sahabat ni semua nak buat lah kau ni. Faman nakatha, barang siapa yang langgar, barang siapa yang langgar perjanjian ini selepas dibai'ah. Selepas dibai'ah, kita 2 minggu lepas bai'ah apa? Bai'ah apa? Kalimah syahadat. Cuma tak salam je. Ya, kiranya kena salam lah kau sekaligus, buat kau serentak. Dan bai'ah lain saya tak minta lagi dengan awak semua ni, iaitu bai'ah nak bela agama. Tapi kalau tak dah bai'ah ni, siapa dia engkar, sudah. Apa dia engkar sudah. Faman nakatha, barang siapa yang langgar perjanjian ini, fa innama yanquthu ala nafsih, maka dia telah batal perjanjian itu atas diri dia sendirilah. Mana Allah Ta'ala akan balas. Wa man awfa, barang siapa yang menepati bima ahada alaihi Allah, apa yang dia telah buat janji pada Allah Ta'ala itu, wa yu'tihi ajran azima, maka dia akan kami beri kepadanya pahala yang besar sekali.
Itu nak buat syurga ni. Dalam bila surah ni adalah berkenaan, ada juga sabit dengan orang munafikin, orang munafik. Ini ialah tentang orang munafik. Allah Subhanahu wa taala bila dia kata tertinggal, bermakna Allah Taala tak ingin dia masuk sekali. Tak ingin dia bagi. Dia campur dalam hati orang munafik ni, tak nak serta dengan Nabi. Pasal apa nak serta dengan Nabi? Kerana mereka kata Nabi pergi ke Mekah tu, daripada Madinah hanya dengan bawa pedang sebilah. Semua alat-alat kakah lain tak bawa belaka. Bermakna nak pergi bunuh diri. Pasal tahun lepas mereka sudah nak serang, sudah berlaku peperangan di Madinah, iaitu peperangan Khandaq. Tahun lepasnya. Jadi tahun ini mana Nabi ini akan bunuh diri lah. Mana semua mereka yang pergi ini akan mati belaka. Kita akan dapat janda-janda mereka belaka. Oh, tak boleh dia. Tak pergi belaka. Tak pergi belaka. Yang tak pergi itu dipanggil munafik. Ini ayat dia. Saya qululaka, akan berkata. Ni Tuhan kata. Ni wahyu ni turun, Nabi dalam perjalanan balik ke Madinah. Wahyu ni turun masa dalam perjalanan balik ke Madinah. Saya qululaka, akan berkata kepada kamu, al-mukhallafuna minal a'rab, iaitu orang-orang yang tertinggal. Orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang melanggar. Orang-orang yang tertinggal ni, tertinggal ke belakang daripada orang-orang Arab. Dia gini, dalam kita belajar apa betul juga. Kita belajar pasal nak mari belajar ni jauh. Mari belajar ni jauh. Jadi tiba-tiba anak tu bersin. Cuf 2 kali. Bini berkata, kan sakit anak kita ni. Dia pun kibah hatinya. Boleh tak pergi hari ni lah belajar. Kibah hati. Telefon ke saya, WhatsApp ke saya, mesej ke saya, kata tak boleh pergilah pasal anak dah sakit. Nak sakit baru tu sakit lagi. Tadi ada seorang bila saya kata tadi merah mata, kena dia rupanya. Tadi ada seorang. dia orang, jadi orang munafik ni ialah apabila saja ada benda tu, okey tak pergi, tak jadi pergi. Daripada jenis orang Arab, iaitu Allah Ta'ala campur dalam hati dia, tak ada pergi. Ataupun kalau duduk dengan bawa kereta, kata Allah ni, kena balik. Rutina dia telefon, ada bang, anak kita bersin lah. Tak apa. Kena tak ada main lagi. Tak ada main lagi. Maknanya alasan untuk tak mari itu asalkan ada sikit ya. Ni peluang ni. Sorry lah dah, tapi itulah bendanya. Sagalatna dia buat ni dia kata. Dia kata apa ni? Sagalatna, kami telah disibukkan. Ni. Apa dia? Amwaluna, oleh anak-anak kami nak atas tuition tak ada ni. Wa ahluna, dan keluarga kami pun jadi sibuk juga ni, ada yang demam sikit. Saya dah nak mari dah, gas habis tadi. Jadi saya corner tu tak ada jam pula tengah jalan. Tadi mari. Gas habis. Macam-macam cerita lah. Ini cerita belajar, sikit lagi cerita jihad sungguh, yang lebih kurang ni lah juga. Dan yang mana yang lari gitu tu, itulah nak kena orang munafik. Orang Badui itu, these people tak pergi. Tak pergi.
Tuhan panggil dia minal a'rab, padahal dianya Arab Badui ni, Arabi ni maknanya orang bodoh, Arab bodoh. Arab Badui dia. Tuhan panggil Arab Badui. Padahalnya dianya duduk di Madinah ni. Termasuklah Abdullah Ubaynya apanya. Orang besar-besar lah ke. Tapi Tuhan panggil Arabi, iaitu Arab Badui. Arab Badui ni Arab bodoh. Faham? Dia ni mengucap 2 kalimah syahadah depan Nabi. Semayang belakang Nabi. Cuma waktu maghrib hilang. Pasal gelap kan. Waktu zuhur asar ada lah pasal siari. Waktu maghrib tak ada pasal masa tu pasal pelita kan. Jadi tak nampak sangat lah. Jadi waktu maghrib, isyak dan subuh tak ada mereka ni. Dan tak boleh kesan lah pasal semua datang. Jadi oleh kerana penuh tu tak nampak lah. Tapi nampak apabila berlaku nak jihad. Ada satu cerita pula. Satu orang yang dia tanya saya, Ustaz, datang rumah kenduri kahwin. Saya pun tanya dia, ada sanding ke tidak? Tak ada. Dia jawab tak ada. Sudah saya makan, saya kena bayar ke? Tahu tak tahu saya. Sudah makan di kenduri rumah awak ni, saya kena bayar ke apa pada tu? Kalau saya kena bayar, saya makan kedai mamak. Saya kata-kata saya tak ada belik-belik punya, senang. Dia bercakap tak ada bakar. Tiba-tiba keluar dalam WhatsApp hari kahwin dia tu, ada pelamin. Dan walau macam mana pun tidak ada siapa yang tengok sanding tu. Tapi pelamin tu ada belakang dia masa akad nikah. Maka satu orang daripada ramai-ramai tu kata pada dia, ada sanding tak ni? Dia kata tak ada. Jangan nak fitnah ke saya lah. Lalu member kita sana malam kan pukul 12 malam telefon ke dia. Kalau ada juga tempat tu, tempat alat perkakas pelamin tu, saya tak akan mari esok. Dan bila saya dapat tahu begitu tu, itu tanda-tanda. Maknanya bila tentang kawan-kawan dia buat sanding, buat anak dia tu, dia tak pergi. Dia memang tak pergi pun. Tetapi apabila berlaku pada diri sendiri itu, pelamin ada di belakang. Tak ada saksi yang mengatakan dia naik. Tapi cukup untuk satu perkara, iaitu dia sepatut cegah tu. Dia ibaratnya macam awak letak berhala situ. Bila awak sudah tahu dah pandai sungguh, dan masa berlaku pada orang lain awak tolak, tetapi berlaku pada diri sendiri itu awak sanggup pejam mata langgar, itulah munafik dan benar. Semua kita ni akan diuji sikit sebanyak, tetapi yang berat sekali adalah ujian tentang syirik pada Allah lah. Yang lain tidak besar mana, lah. Yang syirik pada Allah ni, ini kena beringat sangat lah. Ini dia buat sendiri atas rumah dia. Lalu dia beritahu member tu, bakal mertua nak buat sembahyang ajak, saya tolak dah. No, bagus dah tu sembahyang ajak tu. Yang ni. Dia sepatutnya buat macam Faizal, orang Ipoh. Saya dah sekali pergi ke rumah dia nak akad nikah. Saya terkejut ni. Saya ada ni. Lalu Faizal tanya, Faizal Ipoh. Dia tanya saya, lalu saya jawab, awak buang kursi itu dibuang, apa alat-alat pemujaan tu, tepuk tawa apa semua tu, termasuk air tu, buang belakang yang tu. Maka kalau nak ambil gambar diri gitu boleh. Kalau tidak, saya akan balik dah sekarang. Faizalnya terus akad dengan baju pengantin ni. Akad keluar, orang ramai yang ada ni. Akad buat keluar.
Wa rabatna ala qulubihim idh qamu. Itulah Tuhan dalam surah Al-Kahfi, dia kata, aku kunci hati-hati mereka idh qamu, ketika dia bangun berdiri berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan aku ialah Tuhan langit dan bumi. Lan nadwa, aku tak akan seru puja selain daripada dia. Kalau aku buat juga, idzan, aku buat juga, syatata, aku ni jenis gila, jenis apa. Siapa-siapa yang sanggup bangun tu, maka Tuhan kunci, kunci. Begitu juga ada seorang sini, orang sini, namanya Irwan. Boleh kata pasal Tuhan, tak ada. Tatkala dia bangun berdiri depan Tugu silap dia, yang kata Tugu salah, kunci sikit. Di depan ayah dia kata pada ayah dia, kunci sikit. Kunci. Dan sekarang ketal. Setiap tu dia kunci. Kalau kita yang sudah dikunci tu, kita sendiri buat longgar, sudah. Allah Ta'ala yang kunci. Sehingga kekufuran tu tak akan masuk lagi. Setiap orang yang kita tabligh, yang dia tu sendiri besar pada kita, dipanggil besar pada kita, maka setiap tabligh yang kita buat tu Tuhan akan kunci hati tu. Macam Al-Kahfi tu, dia di depan raja yang nak bunuh dia. Siapa-siapa yang sanggup buat, maka dikunci hati. Jadi kunci sikit. Kalau yang besar tu kunci berat, yang kecil tu kunci sikit. Di kalangan orang-orang yang kita segan, tak, ini semua ni adalah ganjaran-ganjaran besar. Jadi orang-orang munafiknya opposite, sebalik daripada tu, terbalik dia. Dia bila ada saja, dia belakang Nabi, dia sembahyang belakang Nabi ni. Duduk dalam sah betul belakang, mengucap depan Nabi, mengucap 2 kalimah syahadah depan Nabi. Kita yang alangkah bangganya kita kalau kita ni boleh mengucap depan Nabi, bukan? Tapi dia sudah mati. Jadi mereka selalu kata, Salatna amwaluna wa ahluna. Kami tak boleh pergi itu kerana kami disibukkan oleh harta kami, keluarga kami. Tak boleh gitu. Tu jawapan standard answer. Ini ialah punca munafiknya. Start sini. Ya, lebih teruk lagi ialah apabila kita ni dah tahu wahyu ni perlu dipelajari. Awak tahu tak? Sekiranya tidak ada guru yang mengajar tafsir Quran ni, maka fardu kifayah. Awak kumpul semua orang kampung, lantik satu orang pergi belajar tafsir Quran di mana saja, kumpul duit, support dia ni seorang untuk pergi belajar tafsir Quran di mana-mana. Kemudian dengan harapan dia balik ajar kita. Itu baru lepas. Maaf Tuhan, kita sudah hantar orang kita pergi. Cuma Tuhan ambil nyawa saya. Dan juga boleh jawab. Kalau tidak, no, tak boleh jawab. Fardu kifayah, iaitu wahyu Allah satu, yang satu lagi hadis Nabi. 2 perkara ni wajib dia pelajari. Aku tinggal pada kamu 2 perkara. Ya, surah Al-Mu'minun yang kita belajar malam tadi. Malam tadi. Al-Mu'minun. Iaitu berkenaan dengan ni juga. Yang sama, iaitu ati'ullah wa ati'ul rasul. Nak taat pada Allah, wahyu. Nak taat pada Rasul, hadis. Baik. Maka dianya, Tuhan kata, mereka ni akan kata kepada Nabi begini, iaitu, maaflah ya Rasulullah, kami ni disibukkan oleh anak-anak kami, keluarga-keluarga kami, harta. Setiap kali peperangan, jawab gini, minta maaf dengan Nabi. Fastaghfir lana, tolonglah minta ampun bagi pihak kami kepada Allah, karena kami tak mampu pergi, dia kata. Jadi Tuhannya sudah beritahu dah apa yang mereka akan kata.
Nabi nya berjalan kaki balik ni. Wahyu turun ke jalan ni. Yaqulun, mereka, Tuhan kata, mereka berkata, ni beritahu pada Nabi, Nabi beritahu pada sahabat-sahabat. Yaqulun, mereka berkata bi alsinatihim, hanya dengan lidah-lidah mereka saja. Ma laisa fi qulubihim, tidak ada yang terserat dari hati. Dia bukan nak cakap yang tu, dia malu aja nak cakap. Kul, kata pada mereka, faman yamliku lakum minallahi syai'a, barang siapa yang memiliki untuk kamu untuk selamatkan kamu daripada azab Allah, siapakah? Maka siapakah yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah? Siapakah yang mampu, yang memiliki kuasa untuk kamu, mana untuk tolong kamu, minallah, daripada Allah, iaitu daripada azab Allah. Minallah, bila tafsir ayat Quran, bila awak mengajar besok, bila kita kata minallah, daripada Allah, mula-mula kena kata mula-mula daripada Allah. Kemudian maksud daripada Allah ialah daripada azab Allah. Syai'a, sikit pun tak ada, tidak ada siapa pun. Maka Tuhan tanya, kul, tanya mereka, faman yamliku lakum minallahi syai'a, siapakah yang ada kuasa untuk kamu daripada azab Allah? Sikit ke? Ada kuasa sikit apa dah? Tolong garanti untuk Tuhan, garanti. Maaf Tuhan, ni orang kita ni tertinggal ni gini. Tolonglah, ampun dia ni sekali ni dia buat. Kalau siapa yang ada kuasa nak sanggup nak kata begitu pun, maknanya tidak ada siapa pun berani kata apa-apa depan Tuhan di pada mahsyar. Yang kitanya pula duk kuasa, mak tolong kita, ayah tolong kita, anak tolong kita. No. Tak ada siapa pun berani nak angkat suara kepada Allah di pada mahsyar besok. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami daripada azab-Mu, ya Allah. Amin. In arada bikum darra, iaitu jika dia ingin memberi mudarat, memberi bahaya, memberi mudarat, memberi bala kepada kamu, tidak ada siapa boleh sekat. Au arada bikum, atau dia ingin untuk beri kepada kamu naf'a, sebagai manfaat. Tapi Tuhan kata bala dulu. Bermakna bahasanya ialah perkara yang nak sebutnya ialah bala. Siapa yang ada kuasa untuk halang Allah Ta'ala daripada bertindak atas kamu, gitulah. Bal, bahkan sebenarnya, kan Allah, bahkan adalah Allah Ta'ala bima ta'maluna khabir, terhadap apa yang mereka lakukan tu maha mengetahui dengan seliti, daripada hatinya, daripada perbuatannya, daripada cakapannya. Kita akan jumpa di surah satu lagi berkenaan jihad ni. Ada 3 orang yang tak mahu pergi perang, tak mahu pergi, sekali tak mahu pergi. Dia senantiasa pergi. Dia panggil hadis Ka'ab bin Malik. Perang Tabuk dia tak nak pergi, sengaja tak nak pergi dia. Perang Badar pergi, Uhud pergi belakang. Perang Khandaq apa perjanjian dia pergi belakang. Tapi perang tu tak mahu dia. Tak mahu, sekali. Oh, sekali tu pun. Oh, nanti kita jumpa ayat dia. Maknanya tak pergi jihad sabilillah. Awak ingat tak pergi tabligh tu agak-agaknya tak apa apa. Allah. Tak tabligh orang ni agak-agak tak apa apa. Allah. Jihad ni ialah tabligh. Selepas kita tabligh ni dia tak dengar. Perai jawab dia. Yang tu buat dah ke dulu? Buat ke tak? Tak lagi. Bal zanantum, bahkan sebenar sekali kamu menyangka allan yanqalibar rasul, bahawasanya Rasulullah tu tak akan kembali lagi ke Madinah kerana akan dibunuh oleh musyrikin Mekah.
Tu sebenar sekali. Ya, dia tak pergi itu kerana takut ni. Takut. Bahkan zanantum, kamu menyangka, kamu yakin bahawasanya Nabi SAW tidak akan kembali ke Madinah lagi kerana dibunuh. Wal mu'minun, dan juga orang beriman pun tak boleh tak kembali ila ahlihim, kepada keluarga mereka abada, selamanya-lamanya, iaitu mati. Dia dah buat planning dah ni, nak kahwin dengan bini orang ni, bini orang ni, bini orang ni dah ni. Dia buat planning siap dah dia. Tiba-tiba balik belakang waktu. Tu dia. Wa zuyyina dzalika, dan dihiasi yang demikian itu fi qulubikum, ke atas hati-hati kamu. Kerana dia berasa suka Nabi ni mati, sebab ni janda ramai ni, 1,400 orang ni janda ramai ni. Mana 1,400 janda ni, boleh kahwin 3-4 seorang ni. Wa zanantum, dan kamu menyangka, zannas suatu sangkaan yang buruk yang akan menimpa terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya. Wa kuntum qauman bura, dan adalah kamu dulu, kerana tak nak pergi itu, satu kaum yang akan binasa. Wa man lam yu'min billah, barang siapa yang tidak beriman dengan Allah wa rasulihi, dan rasulnya, iaitu dengan sebenar-benar beriman. Sahabat Nabi ni gini, saya nak beritahu awak nah. Ada satu kali, dia setiap masa sahabat-sahabat Nabi ni yang baru-baru masuk Islam ni akan datang ke Masjid Nabawi. Mengikut riwayat hadisnya, antara 80 ke 120 orang setiap masa ada saja sahabat-sahabat baru mari untuk belajar ilmu ni, nak belajar ilmu Quran dan hadis daripada Nabi sendiri. 80 ke 120 orang ni ada setiap masa ni. Masa tu nya tidak ada kedai kopi, tak ada warung-warung, tak ada. Jadi bila sudah sembahyang maghrib, Nabi akan tanya, siapa boleh bawa balik ni 4-5 orang ni? 4-5 orang ni, tak ada. Siapa? Maka sahabat sanggup bawa balik 4-5 orang. Kemudian siapa boleh bawa balik 3? Bawa balik 3 pula. Siapa bawa balik 2? Bawa balik pula 2 orang. Berapa orang boleh bawa balik 2? Bawa balik lagi, sehinggalah siapa boleh bawa balik seorang. Last kali Nabi tanya, bila tak ada, siapa boleh bawa balik seorang untuk jamu makan. Ni makan dia sekali sehari aja ni. Sekali sehari. Maka Nabi maka satu orang sahabat angkat tangan, lalu kata, ya Rasulullah, saya tidak mampu nak beri makan untuk seorang, tak mampu. Keluarga saya dan saya tak mampu nak ajak satu orang untuk buat tetamu kami makan malam ni. Tetapi kalau ada sahabat lain yang boleh berkongsi dengan saya, dia yang tak boleh nak tampung seorang, maka 2 keluarga kongsi sekali untuk ambil satu orang tetamu. Lepas tu 2 keluarga ambil seorang, 2 keluarga ambil seorang. Last sekali tu Nabi, last sekali tinggal berapa orang, ada 30 orang lagi. Tu Nabi dah lah. Nabi pula paling ke Bilal. Bilal buat kira ni, orang kita ni 30 orang. Bilal pun kata, okey, duitnya tak ada. Kalau saya cakap lagu lain tak boleh. Saya kagum dengan Bilal ni. Lalu Bilal saat ni duit tak ada, dia pergi berhutang dengan Yahudi. Dia berhutang dengan Yahudi. Boleh tak, bos, pinjam duit sikit, beras, gandum ke apa. Yahudi itu sudah nak berangkat Bilal ni, berilah barang tu. Lalu dia cakap kepada Bilal, kalau Muhammad nak apa-apa, kamu mari, boleh, kamu hutang, biar aku bagi kamu kat kamu. Dia dengan satu niat,
Maksudnya bila Bilal ni tak mampu nak bayar, dia akan tutup untuk buat Bilal ni hamba dia. Jadi hari-hari Bilal tu 20 orang. Okey, Nabi kata Bilal macam mana? Okey. Bilal macam mana 30 orang ni? Okey, 40 orang ni? Okey. Sampai satu masa Yahudi tu kata, Bilal, aku nak tutup hutang. Kalau kamu tak boleh tunaikan hutang itu hari ini, maka kamu akan jadi hamba abdi aku selama-lamanya. Bila ni orang keluar daripada hamba abdi, tiba-tiba nak jadikan hamba abdi balik. Tak cerita dia pada Nabi kita. Tak cerita. Buat dia sedih dalam hati, tak boleh cakap lah. Berhutang untuk beri makan kepada orang yang mari belajar wahyu Allah. Kita semua ni orang yang mampu ni. Tapi mari esok dah. It is very bad, no. Sungguh saya kata ni, awak buat wahyu Allah Ta'ala ni macam, kalau berasa free, mari. Kalau berasa tak free, ada masalah sikit, Okey. Awak ingat Tuhan tak tengok kau? Dia sudah beri kepada awak satu perkara besar, iaitu kefahaman pada Quran ni. Yang orang lain di luar sana ni benci, tak nak belajar ni. Dia sudah beri kepada awak satu hidayah untuk belajar wahyu Allah Ta'ala ni. Bukan? Awak tidak pandang mulia pada dia. Itu maknanya. Okey? Jadi Bilal saat ni dengan sedih, dengan apa semua, tak suara dia pada Nabi. Lalu Allah Ta'ala selamatkan Bilal dengan hantar Jibril beritahu, ya Muhammad, tu ada orang kamu suara tu. Dia nak beritahu kamu pun dia tak tergamuk. Tak tergamuk ni. Dia tahu Nabi tak ada duit juga. Lalulah diberi satu ekor unta penuh muatan kepada Nabi. Lalu Nabi panggil Bilal, mari sini Bilal, mari. Bila panggil Bilal, ini Bilal, ambil unta ni, kamu pergi jual untuk selamatkan hutang kamu. Tu dia. Itu satu benda yang besar, yang patut kita ni berasa. Jadi tidak ada satu perkara yang paling besar sekali, iaitu satu anugerah yang Allah Ta'ala sudah beri pada awak, iaitu kehendak nak belajar tu. Yang lain semua tak beri kehendak tu macam mana tu? Yang kita tak boleh suruh belajar kan? Jadi kalau dia orang yang munafik tu, yang surah ni, munafik ni kerana apa saja alasan sikit aja. Tak jadi pergi. Dan Allah Ta'ala dia kata, bal kana Allahu bima ta'maluna khabir. Bahkan Allah Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan tu, sebelum beritahu pada Nabi itu maha mengetahui. Mereka selalu kata Muhammad ni okey, dia orang baiknya. Bila kamu pergi apa-apa hak, pergi minta maaf, dia akan maaf lah, beres. Tak payah bising-bising. Dan memang gitu pun Nabi. Cuma kes ni Nabi Tuhan cerita pada Nabi. Tuhan cerita pada mana? Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, barang siapa yang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, nescaya kami sediakan sungguh-sungguh khas bagi orang yang engkar seperti ini, api yang menyala-nyala. Walillah, dia pun tunjuk kuasa dia lah. Bila dia kata begini, dia pun tunjuk kuasa dia, Tuhan, iaitu walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, milik Allah.
yaghfiru liman yasha. Allah Ta'ala boleh mengampunkan sesiapa saja yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dia boleh mengazabkan sesiapa yang dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Ta'ala itu kepada siapa-siapa yang nak minta ampun atas kesilapan akan mengampun. Ar-Rahima, dan amat belas kasihan pada hamba-Nya yang kembali bertaubat. Ini ialah perang Khaybar. Ayat berikut. Tutup dulu.